Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat seiman, Alhamdulillah sehingga hari ini kita sampai kepada siri yang ke-41 di mana kita masih lagi berkongsi tentang apakah perkara-perkara yang dapat menjadi perosak kepada amal-amal soleh kita, ya. Hari ini kita pergi kepada perkara yang ke-15, iaitu derhaka kepada orang tua. Allah Subhanahu Wa Taala telah memerintahkan kepada umat Islam supaya berbuat baik kepada ibu bapanya dan berbakti kepada keduanya. Allah Taala berfirman dalam surah Al-Isra ayat ke-23 hingga 24, iaitu, dan Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah selain Dia dan berbuat baiklah kepada ibu bapa. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berusia lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah engkau mengatakan kepada keduanya perkataan "ah" dan janganlah engkau membentak keduanya. Dan ucapkanlah kepada keduanya perkataan yang baik dan rendahkanlah dirimu terhadap keduanya dengan penuh kasih sayang. Ya. Dan Allah Ta'ala juga berfirman dalam surah Al-Ankabut ayat yang ke-8, dan kami wajibkan kepada manusia agar berbuat kebaikan kepada kedua orang tuanya. Di dalam hadis, ya, terlalu banyak Nabi SAW memberikan gambaran betapa besarnya dosa orang-orang yang mendohakai kedua ibu bapanya, ya. Di sini saya ambil beberapa di antara hadis-hadis tersebut, iaitu di antaranya Rasulullah SAW bersabda, "Mahukah aku kabarkan kepada kalian tentang dosa besar yang paling besar?" Lalu beliau menyebutkan di antaranya adalah durhaka kepada kedua orang tua. Di dalam hadis sahih yang lain yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi dan juga Imam Al-Hakim, yang mana Nabi SAW bersabda, keridaan Allah ada pada keridaan kedua orang tuanya dan kemurkaan Allah ada pada kemurkaan kedua orang tuanya. Juga hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi dan Imam Ahmad, yang mana Rasulullah SAW mengabarkan kepada kita bahawa bagaimana orang tua itu sebenarnya merupakan pintu-pintu syurga kepada kita, apabila baginda bersabda, orang tua adalah pintu syurga yang paling dekat. Jika engkau berkehendak, maka peliharalah mereka. Dan jika engkau berkehendak, maka sia-siakanlah mereka. Maknanya dalam hadis ini, Rasulullah sepertinya memberikan pengajaran itu secara sinis, ya, yang mana jika pintu syurga itu, syurga adalah melalui kedua orang tua kita. Sekiranya kita menghendaki menjadikan mereka sebagai pintu syurga kita, maka hendaklah kita mempeliharai mereka, menjalankan tanggungjawab kita terhadap mereka, dan jika sebaliknya, maka kita persia-siakanlah mereka, ya. Maknanya kita boleh fikir apa yang kita hendak menjurus di akhirat esok, sedangkan telah terbentang di depan kita bahawa pintu syurga yang paling dekat adalah kedua orang tua kita, ya. Juga diriwayatkan di dalam hadis yang mana dari Imam An-Nasa'i dan Imam Ahmad, Rasulullah SAW bersabda, tidak akan masuk syurga orang yang dahaka kepada kedua orang tuanya, pengandu domba, pencandu arak, dan orang yang percaya kepada sihir. Juga daripada Abdullah bin Umar, dia berkata, telah datang seorang Arab Badui dan berkata, "Wahai Rasulullah, apakah dosa-dosa besar itu?" Maka beliau SAW menjawab, "Menyekutukan Allah." Orang itu berkata, "Kemudian apa lagi?" Beliau menjawab, "Derhaka kepada kedua orang tua." Kemudian apa lagi? Beliau menjawab, "Sumpah palsu." Nabi SAW bersabda dalam hadis riwayat Imam Ahmad, yang mana tidak akan masuk syurga orang yang durhaka kepada orang tuanya dan orang yang mendustakan takdir. Jika kita lihat dalam hadis-hadis ini, ya, yang mana betapa besarnya di antara yang Nabi sebutkan di sini, menyekutukan Allah,
penambu domba, ya, mencandu arak, orang yang percaya kepada sihir, bersumpah palsu, mendustakan takdir. Ini di antara perkara-perkara yang telah kita bincangkan pada siri-siri yang lepas, ya. Ini menunjukkan betapalah perkara-perkara tersebut ini merupakan dosa besar yang boleh menjadi kepada perosaknya amal-amal soleh kita, ya. Dan persoalannya di sini bila kita lihat di mana di dalam Al-Quran sendiri Allah berulang-ulang kali mengatakan dan memberi amaran, malahan memerintahkan kita supaya kita berbuat baik. Jangan sesekali mendahului kedua ibu bapa, hatta mengeluarkan perkataan sekalipun, mengherdik mereka, meninggikan suara terhadap keduanya merupakan suatu dosa yang besar. Dan dalam hadis Rasulullah SAW juga banyak Nabi memperingatkan kita tentang dosa besar yang mana mendahakai kedua ibu bapa. Persoalannya sekarang adalah apabila kita melihat pada situasi hari ini, ya, yang mana ada ibu bapa pula yang tidak menjalankan tanggungjawab mereka dengan sebaiknya terhadap anak-anak mereka. Seperti anak-anak yang terbuang dari kecil, ditinggalkan atau dibuang terus oleh kedua ibu bapanya, atau yang dipelihara dalam pemeliharaan kedua ibu bapa tetapi ibu bapa mungkin berlaku tidak adil, pilih kasih di antara adik-adik beradik ataupun membuat zalim terhadap anak-anak mereka. Ini akan menimbulkan rasa tidak puas hati bagi pihak anak-anak. Dalam keadaan begini, apakah boleh anak-anak tersebut mensia-siakan kedua ibu bapa atau berpaling daripada mentaati kedua ibu bapanya, ya? Dalam keadaan macam ini sebenarnya tetap tidak boleh seorang anak itu mensia-siakan kedua ibu bapanya, mengacuh tidak acuh, meninggikan suara dan sebagainya, sebagaimana yang diceritakan di dalam sama ada dalam Al-Quran ataupun hadis-hadis Nabi, bahawa seorang anak itu masih tidak boleh mendurhakai kedua ibu bapanya atas apa alasan sekalipun. Kerana kita tahu bahawa setiap orang itu akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah nanti atas tanggungan masing-masing. Sekiranya seseorang itu memiliki kedua ibu bapa yang gagal menjalankan tanggungjawab dengan sempurna terhadap anak-anak, namun anak-anak tetap wajib untuk menghormati dan dilarang sama sekali mendahului kedua ibu bapanya. Malahan ibu bapa akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah nanti di atas dosa-dosa mereka. Mereka mempersia-siakan anak-anak mereka dan itu tidak menjadi syarat yang membolehkan anak-anak untuk mendahului kedua ibu bapanya, ya. Sebagaimana yang Allah ingatkan kita juga, iaitu Allah memperingatkan bahawa orang yang mendurhakai kedua orang tuanya, maka baginya dosa besar dan dihapuskan pahala amalnya. Okey, sekarang kita pergi kepada apakah perkara yang ke-16, iaitu peminum arak. Ya, meminum arak atau khamar walaupun dengan kadar yang tidak memabukkan. Apa-apa saja minuman, arak atau yang semisal dengannya, ya. Allah Ta'ala berfirman di dalam surah Al-Baqarah ayat 219, iaitu mereka menanyakan kepada Muhammad tentang khamar dan judi. Katakanlah pada keduanya terdapat dosa besar. Allah Ta'ala berfirman, wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya minuman keras, berjudi, berkorban untuk berhala, mengundi nasib dengan anak panah adalah perbuatan keji dan termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu beruntung. Dengan minuman keras dan judi itu, setan hanyalah bermaksud menimbulkan pemusuhan dan kebencian di antara kamu dan menghalang-halangi kamu dari mengingat Allah dan melaksanakan solat. Maka tidakkah kamu mahu berhenti? Ini di dalam surah Al-Ma'idah ayat 90 ke 91. Dari Abdullah bin Umar, beliau berpendapat bahawa beliau mengatakan arak merupakan ibu ataupun induk sumber segala sesuatu macam kejahatan dan peminum arak dilaknat, seperti banyak yang tercantum di dalam hadis-hadis. Yang mana kita lihat hadis ini, yang mana Nabi SAW bersabda, cabutlah orang yang meminum arak. Jika ia kembali meminumnya, maka cabutlah. Kemudian apabila ia kembali
meminumnya lagi, maka cabutlah kembali. Kemudian untuk yang keempat kalinya, jika ia masih meminumnya juga, maka bunuhlah. Ini adalah hadis sahih ya, daripada riwayat Imam At-Tirmizi dan Imam Abu Daud ya. Ini adalah yang sebenarnya hukum yang kita sepatutnya melaksanakan melalui hukum-hukum Allah ya. Tapi kita terpulanglah kepada ulu amri sekarang ni, kerana kita juga diwajibkan untuk mentaati Allah, Rasul dan ulu amri ya. Terserahlah apa pengurusan yang diuruskan ulu amri itu kepada Allah ya. Seterusnya adalah daripada Am bin Al-Harith telah meriwayatkan yang mana Nabi SAW bersabda, barang siapa meninggalkan solat satu kali kerana mabuk, maka ia seperti seseorang yang memiliki seluruh isi dunia, kemudian ada seseorang yang merampasnya. Dan barang siapa meninggalkan solat 4 kali kerana mabuk, maka Allah akan memberinya minum dari tinatul kabar. Rasulullah SAW ditanya, wahai Rasulullah, apakah yang dimaksudkan dengan tinatul kabal itu? Beliau menjawab, ianya adalah keringat iaitu peluh dan air nanah dari penghuni neraka. Ya, sanad hadis ini adalah sahih, hadis riwayat Imam Ahmad. Dari Jabir radhiyallahu anhu, Nabi SAW juga bersabda, sesungguhnya Allah telah berjanji kepada siapa saja yang meminum minuman yang memabukkan, maka Allah akan memberinya minuman dari tinatul kabal. Rasulullah SAW ditanya, apa yang dimaksud dengan tinatul kabal itu, wahai Rasulullah? Maka beliau menjawab, ianya adalah keringat dan air nanah dari penghuni neraka. Hadis riwayat Imam Muslim ya. Rasulullah SAW juga bersabda, barang siapa yang meminum arak di dunia, maka di akhirat kelak ia tidak akan meminumnya. Ini adalah hadis riwayat Imam Al-Bukhari, Imam Muslim dan bertaraf muttafaqun alaih. Apa yang dimaksudkan apabila seseorang yang dah minum arak di dunia ini, maka dia tidak akan meminum lagi arak di akhirat kelak. Yang mana di akhirat kelak, sesiapa yang memasuki syurga, ahli syurga juga dihidangkan dengan arak ya. Malahan ada salah satu sungai di dalam syurga adalah sungai arak. Tetapi bezanya, arak yang akan diminum oleh penghuni-penghuni syurga nanti adalah arak yang tidak memabukkan ya. Dan di sini apa yang sangat mengerikan apabila kita melihat kepada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad di dalam Al-Musnadnya, yang mana Rasulullah SAW bersabda, apabila seseorang pencandu arak meninggal dunia, maka ia akan bertemu dengan Allah seperti seorang penyembah berhala. Waliyazubillah ya. Pencandu arak maknanya orang yang berterus-terusan minum arak. Dia menjadikan sebagai tabiat ya, tak boleh tidak, mesti dia minum arak. Jadi orang yang berterus-terusan, orang yang pencandu arak ni, sekiranya dia meninggal dunia dalam keadaan begitu, tidak berhenti dan tidak bertaubat sebelum mati, maka dia akan bertemu Allah dalam keadaan seperti orang yang penyembah berhala. Bayangkanlah betapa besarnya dosa yang diancam melalui orang-orang yang berterusan minum arak ya. Setakat ini saya kira kita ada dua sebab yang mana hari ini kita membincangkan tentang betapa besarnya dahaka kepada kedua ibu bapa dan betapa besarnya orang-orang yang pencandu minuman keras, minuman yang memabukkan ini ya. Semoga bermanfaat sehingga kita berjumpa lagi esok hari insya-Allah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.